Hai semua, pada video yang lepas kita dah pun bincang mengenai jenis-jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks dan aseks. Jadi pada hari ini kita akan bincang mengenai sistem pembiakan manusia. Okey, jadi kita dah tahu semua benda hidup perlu membiak untuk meneruskan kelangsungan spesies masing-masing. Okey, jadi untuk manusia, kita nak belajar apakah sistem badan dan organ-organ yang terlibat di dalam pembiakan manusia. Okey, jadi sistem badan yang terlibat ialah sistem pembiakan manusia. Jadi kalau soalan tanya, apakah sistem yang terlibat di dalam pembiakan manusia? Jawapannya senang saja, iaitu sistem pembiakan manusia. Okey, dan organ yang terlibat, bagi sistem pembiakan, organ yang terlibat di dalam lelaki dan perempuan adalah berbeza di antara satu sama lain. Okey, kita tengok dulu satu persatu sistem pembiakan lelaki. Okey, di bahagian atas ni kita boleh lihat ada satu struktur yang besar. Di bahagian atas kali ini ialah pundi kencing. Okey, di mana ia menyimpan air kencing sebelum dikeluarkan daripada badan. Okey, kemudian kita ada yang pertama, vesicle semen. Okey, vesicle semen fungsinya ialah untuk merembeskan bendalih. Okey, fungsi dia untuk mengeluarkan. Okey, merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. Okey, kemudian kita ada organ yang kedua iaitu uretra. Okey, uretra ni ialah salur yang tengah ni. Okey, fungsinya ini dia. Okey, fungsi uretra ialah untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Okey, kemudian yang ketiga kita ada ductus sperma. Okey, yang ni. Ductus ni maksudnya saluran lah. Okey, ductus sperma iaitu dia menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, dia menyambungkan testis ke uretra. Kemudian kita ada yang keempat, zakar. Zakar fungsinya ialah untuk memindahkan sperma ke dalam faraj semasa persetubuhan. Okey, kemudian yang kelima kita ada skrotum. Okey, skrotum fungsinya ialah untuk memegang dan melindungi testis. Telur lah. Okey, kulit yang di luar tu kita panggil skrotum. Okey, kemudian yang keenam ialah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, sel pembiakan jantan, iaitu sperma. Okey, dan juga hormon seks jantan, hormon pun dihasilkan di testis. Dan yang ketujuh ialah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ni di bawah pundi kencing ni, dia berfungsi untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, kita tengok pula sistem pembiakan perempuan berbeza daripada sistem pembiakan lelaki. Okey, bagi sistem pembiakan perempuan dia lebih simple sikit daripada lelaki. Tak ada terdapat banyak ductus-ductus. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah tube falopio. Ni tube falopio ni di kiri dan di kanan. Ini ialah tempat di mana sperma dan ovum akan bersenyawa, berjumpa dan bersenyawa. Okey, semasa persetubuhan. Okey, kemudian yang kedua ialah ovari. Ovari ialah struktur yang ni, yang putih ni. Ia berfungsi untuk menghasilkan gamet betina, ovum ataupun kita panggil telur. Okey, dan juga hormon seks wanita. Okey, kemudian yang ketiga kita ada uterus. Okey, uterus ni di bahagian luar ni, di bahagian tengah ni. Okey, ini ialah tempat embrio berkembang dan membesar selepas persenyawaan. Okey, yang keempat kita ada cervix. Okey, cervix di bahagian bawah ini, ia berfungsi untuk mengeluarkan mukus. Mukus ni lendir lah. Mukus ni lendir maksudnya untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, dan yang kelima faraj. Okey, faraj berfungsi untuk menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey, kita tengok
mengenai akil balih dan apa perubahan fizikal yang berlaku. Okey, akil balih. Akil balih bermaksud apabila sistem pembiakan lelaki dan perempuan itu menjadi matang dan bersedia untuk menghasilkan sel pembiakan dan mempunyai anak. Okey, ini akil balih ni baru peringkat permulaan. Okey, orang yang telah akil balih ni, fizikal dia berbeza dengan orang yang belum akil balih. Okey, dan perbezaan tu dia melibatkan dari segi emosi, fizikal dan juga fisiologi. Okey, lelaki dia akan akil balih antara umur 14 hingga 17 tahun. Okey, dan ada juga yang lebih awal. Okey, manakala perempuan dia akil balih lagi awal daripada lelaki, iaitu antara umur 10 hingga 12 tahun, dan ada juga yang lebih awal. Okey, jadi apabila telah akil balih, lelaki dan perempuan akan mengalami perubahan pada tubuh masing-masing yang menunjukkan bahawa badannya telah akil balih. Okey, bagi lelaki, suaranya akan menjadi besar dan garau, dan badannya pula akan tumbuh misai, janggut dan juga bulu di muka, ketiak dan dada. Okey, manakala bagi perempuan, buah dada dan punggung mula membesar dan juga bulu akan tumbuh di bahagian ketiak. Okey, organ pembiakan pula, yang ini kita boleh nampak secara fizikal. Okey, tapi di bahagian dalaman, bagaimana organ-organ pembiakan bersedia untuk menghasilkan sel-sel pembiakan, iaitu dengan cara testis mula menghasilkan sperma dan hormon seks, dan juga bulu tumbuh di bahagian sulit. Okey, zakar dan skrotum juga akan mula membesar. Bagi perempuan, ovari pula akan mula menghasilkan ovum dan juga hormon seks, dan juga bulu akan tumbuh di bahagian sulit, dan akan bermulalah kitaran haid. Okey, apakah perbezaan di antara gamit jantan dan gamit betina? Okey, ini ialah gambar sperma. Ini ialah gambar ovum. Okey, jadi perbezaan yang ketara di antara sperma dan ovum ialah, kalau kita lihat di sini, sperma dia mempunyai ekor. Okey, ovum dia bulat saja macam sel yang biasa. Okey, jadi sperma terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu di bahagian kepala, di mana di bahagian kepala ni mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik lelaki. Okey, kemudian kita ada bahagian tengah dan juga ekor yang membantu sperma untuk berenang. Okey, jadi kita tengok kepala sperma mempunyai nukleus yang membawa DNA, maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada anak. Ekor sperma membantu untuk bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiub falopio. Okey, dalam satu pelepasan sperma, jumlah sperma normal yang dilepaskan ialah sebanyak 60 juta bagi setiap sentimeter padu. Okey, ovum pula. Okey, dan ovum pula, ovum berbentuk sfera dan saiznya ialah kira-kira 0.1 mm. Yang ini diameter dia lah. Okey, ovum jika dibandingkan dengan sperma, sperma ni ialah sangat kecil berbanding dengan ovum. Ovum ni besar. Okey, nukleus ovum, ni di dalam nukleus ni, ovum juga mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik, DNA dan pewarisan untuk diturunkan kepada anak. Dan beza dengan sperma, ovum tidak boleh bergerak. Okey, dan bilangan ovum yang dihasilkan hanyalah 1 setiap bulan. Okey, beza kan dengan sperma. Sperma ada sehingga 60 juta. Okey, ini ialah rajah perbandingan antara sperma dengan ovum. Okey, persamaan di antara sperma dengan ovum, dua-dua ialah sel pembiakan seks ataupun kita panggil sebagai gamet. Cuma yang ini gamet jantan, yang ini gamet betina. Okey, dan kedua-duanya membawa maklumat genetik di dalam DNA. Okey,
Dan perbezaan yang pertama ialah sperma boleh bergerak, ovum tak boleh bergerak. Sperma dihasilkan oleh testis, ovum pula dihasilkan oleh ovari. Sperma ialah gamit jantan, ovum ialah gamit betina. Okey, sperma merupakan sel yang terkecil dalam badan lelaki, manakala ovum merupakan sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okey, itu dia perbincangan kita untuk hari ini. Jadi, apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Pastikan anda buat nota, membuat rujukan dan mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan jika ada soalan, anda boleh bertanya kepada guru anda pada bila-bila masa sahaja untuk mendapatkan kepastian. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Sekian, bye.